Saya ucap ribuan terima kasih apabila Perdana Menteri ini keluar negara, ke sana ke sini. InsyaAllah mudah-mudahan hubungan diplomatik itu ada. Tapi apa yang saya nak sebut, kebimbangan bila saya lihat tingkah laku Perdana Menteri bila pergi ke luar negara yang sepatutnya dia bawa satu agenda negara yang jelas. Hubungan dagangan yang jelas. Bukan pergi secara orang panggil tergesa-gesa. Dengar-dengar duduk di sini, dengar-dengar duduk negara ini. Dan bila sampai di negara tersebut, kalau kita tengok ucapan-ucapan yang disampaikan itu boleh memberi kekurangan keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita. Sebagai contoh, kehadiran Perdana Menteri kita di Indonesia. Sekejap, saya lepas pada ni, insya-Allah kalau tengok masa. Ucapan di Indonesia menghina, seolah-olah menghina rakyat Malaysia yang ada dengan menyebut secara general. Lagi banyak sebut nama Allah, lebih banyak berzikir, lebih banyak bocor. Saya rasa saya pun tidak nak sebut banyak. Perdana Menteri ni dia jangan nampak orang lain seolah-olah dia ni bersih sangat ke. Saya rasa dalam dewan ini tak ada lagi orang yang dipenjara. Tapi Perdana Menteri kita dah masuk penjara walaupun mendapat keampunan. Tapi saya nak sebut tidak bersih. Takut nanti terlampau jauh nanti tidak sebab bersih. memang dah menyimpang ni. Jadi Nak minta penjelasan sikit. Saya harap duduk. Tadi yang Muhammad Pasir Putih. Percakapan mesti dengan keizinan daripada tu dan saya tidak bagi. Saya tidak bagi peluang. Tak bolehlah sangka buruk cakap benda-benda yang bukan-bukan. Lepas tu nak lepaskan tanggungjawab. Datuk Timbalan yang berhormat, Ipoh Timur, laluan tidak diberi duduk. Adalah suatu perkara yang sangat mustahil. Hubungan ekonomi dua hala ini mesti kena ada strategi yang mantap. Saya lihat minta laluan boleh? Strategi Mari yang Buntah. sekejap. Strategi yang berlaku sebelum daripada ini, dia tidak menggambarkan Malaysia ini boleh create dengan izin satu situasi ekonomi yang mantap, yang teguh, yang mampu menarik pelabur-pelabur asing datang ke negara kita. Jadi sebab itulah saya rasa sindiran daripada ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kepada kerajaan yang baru ini. Peraturan Mesyuarat 36/6 Surah Ali tak boleh mengeluarkan sekat jahat ke atas siapa-siapa ahli lain, khususnya kehadap Yang Berhormat Tambun. Yang Berhormat sebut tadi berkenaan dengan perginya luar negara dengan tiadanya satu agenda. Sila buktikan bahawasanya lawatan-lawatan ini tiada agenda atau sebarang agenda seperti yang disebutkan. Sebab ikut saya, apa yang saya tahu adalah sebelum Yang Berhormat ni kena korek telinga. Ini adalah tempat speaker untuk buat keputusan. Saya belum habis. Belum habis. Ini adalah spesies yang makan. Yang Berhormat Pasir Putih. Ya. Silakan. Jadi sebab itu sebentar ya, Pasir Putih. Ya. Sebentar. Yes. Yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pasir Putih seolah-olah langsung tak ada agenda. Itu tak betul. Sebab Yang Berhormat tak tahu ada agenda ke tidak. Sebab hanya memetik ucapan di Indonesia saja nak lontar pukul rata kata semua lawatan ni tak ada asas, tak ada agendanya. Jadi sila buktikan, sekiranya tak boleh buktikan bahawasanya Perdana Menteri bila pergi lawatan tak ada asas, sila tarik balik. Sebab hujahnya tak berapa masuk akal lah. Yang tak tahu, cakaplah tak tahu. Yang Berhormat Ipoh Timur, saya faham apa yang kamu maksudkan. Ipoh Timur, teruskan. Ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua yang Timbalan sangat Speaker, memahami peraturan. atas isu aturan, saya nak minta satu perkara panduan Timbalan Speaker. Adakah saya mendengar atau kita mendengar Yang Berhormat mengatakan bahawa ucapan Perdana Menteri seolah-olah menghina rakyat Malaysia? Peraturan mana Yang Berhormat Jelaskan? Peraturan yang sama. 36/4. 6, ya. Adakah saya mendengar tadi? Saya mendengar. Bukan Saya 36/6. Mengatakan bahawa Yang Berhormat telah berbahas, mengatakan bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di luar negara seolah-olah menghina rakyat Malaysia. Did you say that? Adakah Yang Berhormat berkata begitu? Adakah Yang Berhormat bermaksud sedemikian? Kerana berpandu daripada jawapan Yang Berhormat, saya Timbalan Speaker, bermaksud tu lain. Soalan saya, adakah saya jelaskan. Adakah perkara itu diucapkan oleh Yang Berhormat? Saya nak minta penjelasan. Ya.
Saya menyebut seolah-olah menghina rakyat Malaysia. Rakyat sebagaimana Jelutung sebagai contoh. Jelutung. Seorang yang saya kira berdisiplin, orang yang baik. Jadi kalau Perdana Menteri sebut macam ni, macam Perdana Menteri ini menghina Jelutung. Yang Berhormat, saya Timbalan Speaker, saya minta panduan. Perkataan itu mengatakan bahawa ucapan yang amat berhormat di luar negara Perdana Menteri seolah-olah menghina rakyat Malaysia itu adalah tak patut. Jadi saya minta panduan. Saya faham. Saya Memandangkan perkara itu disahkan, bolehkah Yang Berhormat tolong tarik balik kenyataan itu? Biar saya buat betul. Bahagian tu saya rasa tarik balik lah. Ya, saya sebut seolah-olah. Ialah seolah-olah tu kalau kita lihat Sangkaan. kalau kita lihat kepada 36 ni Ya. boleh diinterpretasikan sedemikian untuk menjaga keharmonian Dewan, tarik balik ya. Ya, tak apalah kalau Lepas tak tu boleh teruskan. guna perkataan seolah-olah menghina. Saya tarik balik yang tu. Cuma saya nak bagi tahu bahawa tidak sepatutnya seorang Perdana Menteri ini dia bercakap dengan bahasa yang seumpama itu. Pergi ke negara orang, kemudian mendedahkan apa yang ada dalam negara kita tanpa dibuat usul periksa dan tanpa ada sebarang keputusan di dalam mahkamah dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Jadi seolah-olah benda ini orang panggil cakap marba yang dibuat di luar negara.